الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين قائد الدعاء والمجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izinnya kita masih lagi boleh bersama menjadi tetamu Allah pada malam ini. Dan saya dijemput untuk bercakap berhubung dengan Ramadan. Dan kebetulan dua orang anak anda kita ni ada malam ni. Jadi kita punya ceramah sekali daripada pada bulan hari Ridwaniyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan kita bersama untuk sama-sama kita berkongsi apa-apa yang saya dapat diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada anak untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. وقال تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Sekali lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan di mana tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita dah hazam tiap-tiap tahun kita diminta untuk bertazkirah daripada ustaz-ustaz lah, maksudnya daripada penceramah-penceramah yang jauh dan dekat menghadiri ke masjid-masjid, terutama sekali masjid kita di Kati ini, Masjid Taufiqiyah, Masjid Al-Madiyah. Jadi bila kata masuk bulan Ramadan, kita sebut selalu madrasah Ramadan. Kerana dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang kita diuji oleh belajar, diajar oleh Allah Ta'ala untuk melatih diri kita untuk menahan diri dan mengekangkan nafsu kita daripada bebas seperti mana biasa pada hari-hari yang lain dan bulan-bulan yang lain. Jadi pada bulan Ramadan ini istimewa bagi kita orang-orang yang beriman, diwajibkan kita berpuasa seperti mana ayat yang kita baca tadi, ayat 143 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas mereka orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Arahan untuk kita berpuasa matlamatnya ialah untuk mendapat takwa, untuk melatih diri kita menjadi seorang yang bertakwa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa inna khairaz zadi taqwa ittaqullaha la'allakum tuflihun. Sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Dan takwa ini membawa kita kepada kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia dan akhirat.
Taqwa artinya dalam banyak disebut oleh para mufassir. Satu ialah wiqayah, wiqayatan, maknanya memelihara diri. Memelihara diri daripada memelihara diri kita daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT dan mendekatkan diri kita kepada segala perintah Allah SWT yang disuruh oleh Allah SWT. Jadi membawa kita kepada taat pada Allah SWT. Dan daripada situ, pada bulan Ramadan sebagai satu madrasah tempat kita berlatih untuk mengekang nafsu kita. Ada sebulan pada hari itu yang sebelumnya, 11 bulan kita merdeka, makan minum pada masa mana yang kita mahu, dan juga apa-apa saja bebas nafsu kita ini melakukan sesuatu apa saja tanpa ada sebarang kekangan dan halangan. Jadi pada bulan Ramadan kita dilatih ataupun diarah untuk melatih diri kita masing-masing untuk menjaga nafsu kita supaya kita dapat terbiah dia dalam sebulan Ramadan itu, supaya kita hanya makan di waktu malam dan tidak boleh makan di waktu siang. Di samping bukan itu saja, malah menjaga nafsu kita daripada bebas. Seperti mana biasa, kita harus pada bulan Ramadan itu kita kurangkan pandangan kita, pendengaran kita, ya, perbuatan kita, bukan saja daripada perkara yang haram kita jauhkan, daripada perkara-perkara yang dimakruhkan juga. Maknanya kita diperintah untuk kita melatihkan diri kita selama sebulan pada waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan latihan yang bertubi-tubi pada setiap hari bulan Ramadan itu akan membolehkan kita melaksanakan apa yang kita laksanakan ibadat pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu disebut sebagai syahrul ibadah, syahrul ma'afirah. Jadi kita diarah, digalakkan oleh Rasulullah SAW supaya kita berebut-rebut untuk melakukan ibadat. Dan Allah memberi keistimewaan pada bulan Ramadan ini dengan menggandakan setiap ibadat kita itu dengan pahala yang berganda-ganda, sehingga dikatakan khairu min alf syahr, berhubung dengan malam Lailatul Qadar itu. Surah Al-Qadar ada sebut Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Daripada surah ini para ulama ada mentafsirkan bahawa kelebihan bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar itu maknanya bermula daripada awal Ramadan. Bukan bila mula adanya Lailatul Qadar sahaja. Balah sebulan Ramadan itu, setiap malam bulan Ramadan itu amalan kita diberi ganjaran khairun min alf syahr. Jadi di sana dengan adanya satu promotion daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggalakkan kita berebut-rebut untuk bulan Ramadan ini, kita melakukan siang dan malam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga dikatakan syahrul mubarak, iaitu bulan yang diberkati. Jadi segala apa yang kita buat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat lihat ganjarannya di hari akhirat insya-Allah. Dan bulan Ramadan juga dikatakan syahrul Quran, di mana bulan Ramadan ini dikira bulan nuzulul Quran, seperti yang disebut oleh pengurusi kita tadi, ialah bulan nuzul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Menurut sejarah setakat yang kita ingat ialah Al-Quran itu diturun pada bulan Ramadan, kira-kira pada 17 Ramadan. Ada juga khilaf mengatakan ada 27 Ramadan, dan ada yang mengatakan 29 Ramadan. Walau apapun, mana secara kesimpulan
bulan Ramadan itu ialah bulan nuzulul Quran. Quran diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ialah bermula daripada turun seluruh Al-Quran itu ke Baitul Izzah, ini ke langit dunia. Maka di sana turun sekaligus, iaitulah dikatakan pada 17 Ramadan. Dan di akhir ayat itu kepada Rasulullah SAW melalui Jibril AS dari semasa ke semasa, yang bermula daripada kita panggil Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan huraian ayat ini juga terlalu luas, ya. Saya pun tak mampulah. Mungkin sahabat-sahabat semua muslim-muslimat dah dapat mengikutinya daripada beberapa penceramah membuat pencerahan dalam berhubung dengan surah Al-Alaq ini yang bermula dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini sejarah terlalu panjang, di mana kalau kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul, di mana Rasulullah ini seorang yang ummi, orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Tiba-tiba dia dilantik menjadi Rasul, dengan dia dilantik menjadi Rasul, membolehkan dia membaca dan boleh dia menulis. Hasil daripada perintah Allah SWT yang turun ayatnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di permulaan ceritanya panjang, secara ringkasnya bila Jibril AS menemui Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang begitu, ya, digeroni oleh Nabi Muhammad SAW dengan dihimpit, meletakkan pahanya dan tangan diletakkan di atas paha Nabi Muhammad dan dikejutkan Nabi Muhammad supaya Iqra'. Nabi Muhammad tidak mampu membaca. Lantas Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tidak boleh membaca. Aku tidak tahu membaca. Iqra'. Lagi sekali Rasulullah kata, "Ma'ana biqari." Sampai yang ketiga, ditekan lagi sekali kepada paha Nabi Muhammad SAW, ya, barulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai habis, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, baru Nabi Muhammad membaca. Jadi di situ berhentinya ayat itu sebagai satu pembukaan bahawa ditafsir oleh para ulama, para cendekiawan, bahawa membaca adalah suatu formula bagi manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi bagi kita umat Islam sepatutnya budaya membaca ini ialah budaya umat Islam. Agak berlainan kalau kita lihat umat Islam, kalau kita lihat memang korang membaca. Kalau kita tengok orang bukan Islam, dia buku di tangan. Buku-buku ni di tangan mereka. Kita korang. Jadi oleh kerana kita kurang membaca, maka kita jadi kurang maklumat. Sedangkan Quran itu yang mengarah kita, untuk kita banyak membaca, rajin membaca. Dalam apa perkara? Pertama sekali kata ulama ialah membaca dalam perkara-perkara yang berkait dengan satu masalah, tiga perkara, tiga ilmu berkait dengan ketuhanan. Yang kedua berkait dengan peraturan syariat. Yang ketiga berkait dengan akhlak. Itulah ajaran Islam sebagai asas yang mesti sepatutnya umat Islam dapat mengambil pelajaran daripada Al-Quran yang mengajar kita dalam tiga perkara asas, iaitulah ketuhanan, iaitu tauhid, juga syariat, iaitulah peraturan, dan juga akhlak, iaitulah adab, bagaimana kita seorang Muslim yang berakhlak. Selain dari itu, dalam bulan Ramadan, bila dikatakan Syahrul Quran, jadi kita juga digalakkan membaca Al-Quran. Jadi bermula daripada bulan Ramadan, sepatutnya kita dah berapa kali Ramadan diberitahu supaya kita Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, digalakkan kita membaca. Jadi marilah sama-sama kita memperingati semula akan arahan ini.
Dan Rasulullah sendiri pernah mengatakan, saya pernah sebut di sini, satu hadis Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Quran, sungguhnya ia akan datang pada kamu pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada kamu. Artinya Rasulullah menggalakkan kita menjadikan Quran itu sebagai teman dalam hidup kita. Kita sentiasa berkawan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita dapat bukan saja membaca, tapi cuba memahami akan isi kandung Al-Quran, memahami arahan-arahan yang ada di dalamnya, serta kita melaksanakan segala arahan itu menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita sentiasa sebagai manusia ataupun orang-orang yang beriman yang sentiasa ibaratnya Quran itu berjalan. Tidak Quran itu di atas halang atau Quran itu di rumah, tapi kita yang mengamalkan Quran itu berjalan. Berjalan maknanya mengikut dasar Al-Quran. Dari sudut kita bermusafir, kita berkawan, kita bersosial, kita berjual beli, kita bermuamalah dengan Quran. Maknanya dengan hukum yang didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya ketika itu Quran itu hidup pada kita. Yang menghidupkan Quran itu ialah kita. Kerana kita diwajib untuk mengamalkan menurut Al-Quran Al-Karim. Ya? Dan Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Jadi bagi kita orang yang bertakwa, sudah tentunya akan mendapat banyak faedah, ya, petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kita lihat, bila kita lihat dari sudut apa yang direngkaskan oleh para ulama, ada 4 perkara. Peraturan kita ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah ibadat. Kemudian peraturan untuk kita bermasyarakat, berhubung antara satu sama lain, mendapatkan perkara-perkara keperluan kita sesama kita yang disebut al-muamalah. Dan kita juga tidak boleh hidup berseorangan, mestilah kita hidup berkeluarga. Maka di dalam disebut dalam perkara al-munakahat. Dan bila kita ramai, pergaulan kita, tentu di sana berlaku berbagai-bagai. Ada yang boleh sepaham, ada yang tak sepaham, dan kadang-kadang membawa kepada perkara yang boleh membawa kepada menceroboh dan sebagainya. Maka datang di sana hukum jenayat, hukum hudud dan hukum ta'zir. Ini adalah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi itulah kesempurnaan Islam itu melalui Al-Quran yang kita baca, yang kita dapat amalkan semaksimal yang kita mampu, ya, kita laksanakan, maka dialah akan mengatur hidup kita menjadi petunjuk hidup sepanjang zaman, insya-Allah, sehinggalah kita menemui Allah SWT di hari akhirat. Selain daripada itu, selain daripada kita membaca Al-Quran pada setiap hari, saya mengesyorkan supaya kita boleh membacanya pada setiap waktu selepas solat, sekurang-kurangnya satu muka setiap lepas solat. Bila kita tengok Quran itu, ini banyak kali dah saya cerita ni, di sini pun saya cerita banyak kali dah. Dan kempen ini kempen pada diri saya sendiri dan juga pada sahabat-sahabat muslimat supaya kita buat. Ya, supaya kita buat. Jadi kita baca bila lepas sembahyang, kita membacanya satu muka ataupun satu helai. Begitulah serta kita buat. Kita tak tunggu bulan Ramadan baru kita baca Quran. Jadi kalau amal begitu, berarti kita telah menjadikan Quran itu sebagai teman kita ataupun teman setia kita. Dengan cara itu, jadi dia akan kita temui di hari akhirat. Dia akan berjumpa dengan kita dan akan memberi syafaat kepada kita. Jadi sebab itu dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan yang seterusnya ialah berhubung dengan kita orang-orang Islam dalam bulan Ramadan. Bila disebut bulan Ramadan, lagi maknanya kita semua dalam satu keadaan, iaitu kita berpuasa. Dan pada bulan Ramadan ini kita mengumpulkan sebanyak-banyak ibadat yang kita mampu buat,
dan bermohon kepada Allah SWT keampunan pada segala apa yang kita lakukan silap dan salah, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita pada sepanjang bulan Ramadan, dan diikuti daripada bulan Ramadan ini, aktiviti yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini kita akan dapat lakukan pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan yang lain kita juga akan dapat bangun malam, seperti mana arahan Allah SWT dalam surah Al-Muzammil. Ini juga saya selalu sebut, ini ulang pelik semula lah. Jadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Jadi daripada ayat ini kita dikejutkan oleh Allah SWT. Daripada bulan Ramadan yang kita bangun ini, hendaknya kita terus dapat bangun pada malam-malam bulan yang lain. Ya, dikatakan oleh Allah SWT, qumil laila, bangunlah di waktu malam, nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam ataupun 1/3 malam atau 1/4 malam. Qumil laila illa qalila, walaupun sekejap. Aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan biasakan bila kita bangun malam kita bertahajud dan kita membaca Al-Quran walaupun sedikit sementara untuk masuk waktu subuh. Jadi ini satu galakan yang kita menjadikan Quran itu sebagai teman kita, ya. Dan sesungguhnya bila kita waktu malam kita ada ketenangan jiwa, di situ kita akan terasa, ya. Kita akan terasa bagaimana kita dalam masa suasana yang bening, hening itu kita dapat bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kita bersemayam, salat hajat dan sebagainya. Kita pada ketika itu bersama berhadapan dengan Allah SWT. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yarak. Ketika itu mungkin kita akan dapat rasa ketika kita sedang berhadapan dengan Allah, beribadat kepada Allah itu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat dia, dengan penuh rasa ketakwaan, kesetiaan kepada Allah, rendah diri dan sebagainya. Jadi pada waktu-waktu malam yang begitu, dan ketika itulah kita mencorahkan segala rasa hati kita, beribadah pada Allah SWT dengan memohon keampunan, berdoa pada Allah SWT supaya kita menjadi daripada hamba-hamba yang ibadiyah solehin, daripada hamba-hamba dia, hamba Allah Ta'ala yang soleh, insyaAllah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi saya kira sudah sampai di situ, cukuplah rasanya untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan malam-malam yang akan datang akan ditambah oleh para ustaz yang akan datang. Mungkin malam besok lebih lagi mesra ustaz yang akan datang memberi kita panggil memberi tazkirah pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi untuk menunaikan hajat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, itulah sekadar yang saya mampu untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apapun maknanya, kita dapat sedikit sebanyak berkongsi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Di sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Segala kelemahan saya mohon maaf. Itulah yang kemampuan saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman washfina bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana ma'ishatana fi Ramadan. Allahumma barik lana ma'ishatana fi Ramadan. Allahumma akhtim ajalana bis sa'adah wa la takhtim ajalana bis shaqawah. ربنا تقبل منا دعاءنا وسائر أعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.